Hai semua, apa kabar? Terima kasih kerana masih sudi mengikuti pengajaran dan pembelajaran bersama Cikgu Lina. Pada hari ini, Cikgu Lina akan memperkenalkan jenis-jenis frasa. Sebelum itu, mari kita lihat apakah definisi frasa. Frasa ialah unit tata bahasa yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi satu patah kata atau rentetan kata yang berfungsi sebagai konstituen dalam ayat, sama ada sebagai subjek, predikat, objek atau keterangan. Frasa menjadi subjek atau predikat dalam binaan ayat dan tidak membawa maksud lengkap yang boleh dikatakan sebagai satu ayat. Frasa terbahagi kepada 4, iaitu yang pertama frasa nama, yang kedua frasa kerja, yang ketiga frasa adjektif, dan yang keempat frasa sendinama. Dalam setiap frasa ada perkataan yang dikenali sebagai antifrasa, iaitu perkataan yang paling penting dalam frasa. Contohnya, Selena seorang penyanyi. Selena frasa nama sebagai subjek, penyanyi frasa nama sebagai predikat. Perkataan Selena dan penyanyi merupakan inti bagi frasa nama. Jenis kata yang menjadi inti frasa menentukan bentuknya, sama ada frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif atau frasa sendinama. Yang pertama, marilah kita lihat frasa nama. Frasa nama atau lebih dikenali dengan singkatan FN ialah binaan tata bahasa yang boleh terdiri daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang berfungsi sebagai satu konstituen frasa dalam binaan ayat. Dalam binaan frasa nama, bentuk kata intinya ialah kata nama. Kata inti ialah satu bentuk kata yang diberi penumpuan makna dan mewakili seluruh frasa itu dari segi makna. Frasa nama boleh terdiri daripada subjek, predikat atau objek dalam ayat. Contoh frasa nama dalam ayat: sebuah bas lama ditahan oleh polis. Frasa sebuah bas lama bertugas sebagai subjek. Wanita itu ialah guru kelas kami. Guru kelas kami merupakan frasa nama yang bertugas sebagai predikat. Pak Ali menunggang motosikal buruknya. Motosikal adalah tugas frasa nama sebagai objek. Frasa nama juga boleh dikenal pasti melalui ciri khususnya, iaitu boleh didahului oleh kata bilangan dan penjodoh bilangan. Walau bagaimanapun, kata abstrak seperti kelincahan, pertunjukan, kemanisan, dan sebagainya tidak boleh menerima kata penjodoh bilangan. Contohnya, sebuah kelincahan, suatu pertunjukan, kelima-lima bentuk kemanisan. Frasa nama yang terbina mestilah mengikut peraturan dan susunannya. Peraturan atau hukum DM bererti urutan kata nama yang diterangkan, iaitu D, mendahului kata nama yang menerangkan, iaitu kita panggil M. Unsur yang diterangkan ialah kata inti, manakala unsur yang menerangkan ialah kata penerang yang lazimnya berkedudukan selepas kata inti. Contoh frasa nama orang Melayu: orang yang diterangkan, Melayu yang menerangkan. Begitu juga dengan frasa nama baju kurung, buah limau, guru sains, pokok getah, dan burung merak. Hukum DM jika tidak dipatuhi akan menghasilkan bentuk yang salah. Bentuk yang demikian berlaku apabila kata inti berkedudukan mengikuti kata penerang. Contoh bentuk yang sering ditemukan termasuklah Metro Pasaraya, Sarah Restoran, Alex Bengkel Kereta. Ketiga-tiga contoh ini salah. Frasa yang kedua ialah frasa kerja. Frasa kerja ialah sekumpulan perkataan yang unsur utamanya terdiri daripada kata kerja dan merupakan satu daripada unsur binaan utama dalam ayat. Contoh-contoh frasa kerja seperti yang berikut: berlari pantas,
sedang makan. Masih belum turun, terbang dengan lajunya, dan mengumpulkan barang-barang lama. Binaan frasa kerja terbahagi kepada dua, iaitu yang pertama frasa kerja transitif dan yang kedua frasa kerja tak transitif. Sekarang, marilah kita lihat frasa kerja transitif. Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang mengandungi kata kerja transitif dan mesti diikuti oleh objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Contoh frasa kerja transitif termasuklah minum teh, mengarang puisi, menyertai program, mencetak kad undangan, dan memperisterikan anak lelakinya. Contoh penggunaan frasa kerja transitif dalam ayat seperti yang berikut. Setelah minum teh, kami ke rumah Pak Long. Penulis itu selalu mengarang puisi pada waktu malam. Mereka masih dalam perjalanan untuk menyertai program kebajikan. Urusan mencetak kad undangan perkahwinan kakak ialah tugas abang. Dan Haji Naim yang memperisterikan anak lelakinya dengan anak guru itu cantik sungguh. Frasa kerja tak transitif pula ialah frasa kerja yang tidak mempunyai objek, iaitu kata kerjanya tidak perlu diikuti oleh kata nama atau frasa nama. Frasa kerja tak transitif terdiri daripada dua jenis, iaitu frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap dan frasa kerja tak transitif berpelengkap. Frasa kerja tak transitif berpelengkap atau tanpa pelengkap boleh diikuti oleh unsur keterangan. Frasa kerja tak transitif tanpa pelengkap ialah frasa kerja yang dapat berdiri sendiri dalam ayat tanpa objek. Contohnya, hendak berniaga, sedang bersorak, masih belum lahir. Frasa kerja tak transitif berpelengkap ialah frasa kerja yang memerlukan pelengkap yang terdiri daripada kata nama, kata adjektif atau kata sendi nama. Contohnya, bertemu jodoh dan berbaju kebaya. Frasa yang ketiga ialah frasa adjektif. Frasa adjektif atau singkatannya FA ialah susunan perkataan yang terbina daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang mengandungi kata adjektif atau kata sifat sebagai kata intinya. Frasa adjektif berfungsi sebagai predikat dan sebagai unsur keterangan dalam binaan predikat. Frasa adjektif dapat terbina daripada satu kata adjektif sahaja atau deretan perkataan. Contohnya, mewah, sehebat, tertinggi, dan kemerah-merahan. Contoh penggunaan frasa adjektif dalam ayat antaranya, gaya hidup keluarga jutawan itu sungguh mewah. Majlis perkahwinan adik sehebat dengan majlis perkahwinan kakak. Bangunan Menara Kembar Petronas ialah bangunan yang tertinggi di Malaysia. Dan pipinya kemerah-merahan kerana suhu terlalu sejuk. Seterusnya, frasa adjektif boleh terbina daripada dua perkataan, iaitu kata adjektif tambah kata adjektif. Yang kedua, kata adjektif tambah kata nama. Contoh kata adjektif tambah kata adjektif ialah kurus kering dan gagah berani. Contoh kata adjektif tambah kata nama ialah biru laut dan muda remaja. Frasa adjektif juga boleh terdiri daripada kata adjektif yang disertai dengan kata penguat dan kata bantu.
Contoh frasa adjektif yang terdiri daripada kata bantu atau kata penguat hadapan ataupun kata penguat belakang seperti yang ditunjukkan dalam jadual. Sungguh hebat. Cantik sekali. Masih agak mahal. Frasa yang terakhir dalam bahasa Melayu ialah frasa sendi nama. Frasa sendi nama atau singkatannya FS ialah satu binaan dalam ayat yang terbentuk apabila satu kata sendi nama berada dalam kedudukan mendahului satu frasa nama yang merupakan pelengkap kepada kata sendi nama tersebut. Contoh kata sendi nama termasuklah ke, oleh, tentang, dan daripada. Contoh penggunaan frasa sendi dalam ayat pula antaranya mereka sekeluarga ke Korea pada minggu hadapan. Rumah yang didirikan oleh jurubina terkenal itu ialah rumah jutawan bandar ini. Petikan tentang vaksin itu daripada teks ucapan ketua pengarah. Cenderamata daripada ibu untuk ayah bersempena dengan hari lahirnya sangat cantik. Seterusnya, frasa sendi nama boleh terdiri daripada 4 binaan, iaitu kata sendi nama tambah frasa nama. Yang kedua, kata sendi nama tanpa kata arah tambah unsur keterangan. Yang ketiga, kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama. Dan yang keempat, kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama tambah unsur keterangan. Contoh 4 binaan frasa sendi nama dalam ayat seperti yang berikut. Di Bandar Kuching. Binaan kata sendi nama dan frasa nama. Yang kedua, ke selatan dengan ibunya, iaitu binaan kata sendi nama tambah kata arah tambah unsur keterangan. Contoh yang ketiga, dari belakang pokok, iaitu kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa nama. Dan contoh yang keempat, pada hujung minggu kedua bulan Julai, iaitu kata sendi nama tambah kata arah tambah frasa sendi nama dan tambah unsur keterangan. Baiklah murid-murid, selepas penerangan ringkas tadi, marilah kita mengingat kembali jenis-jenis frasa yang terdapat dalam bahasa Melayu. Yang pertama, frasa nama. Yang kedua, frasa kerja. Yang ketiga, frasa adjektif. Dan yang keempat, frasa sendi nama. Cikgu harapkan agar semua pelajar dapat mengingati keempat-empat frasa ini. Sekian sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Cikgu Lina harapkan agar semua pelajar dapat memahami dan menguasai jenis-jenis frasa dengan lebih baik. Sebelum itu, jangan lupa klik subscribe channel YouTube Cikgu. Sehingga kita berjumpa lagi pada pembelajaran yang seterusnya. Terima kasih.